dijemput Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat, Saudara Rafizi Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tachawang Senghau. Waalaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis, sahabat-sahabat, Saudara Amin, calon kita dekat sini, Kak Rosnah. Tadi saya tengok ada Adam yang akan bertanding di Hang Tuah Jaya. Saudara Nick, semua yang ada, adik kakak yang hadir sekarang, yang menonton di luar. Saya sekarang 11 je tak? 11 dah, 11.45. 11 suku. Ni jam Nick Nazmi. Jadi lepas habis ceramah kau minta balik. Nanti kau tuduh aku sakau jam kau. Saya lupa nak charge jam. Jadi tadi sebab itu dekat ledang tadi. Bercakap. Selalu saya tengok jam. Tak ada jam, sudah terlajak. Nasib baik sampai kat malam ni. Saya ucap terima kasih yang hadir di tempat inilah. Lebih kurang 4-5 tahun yang lepas, kita mula-mula berkempen untuk menang di Melaka. Masa kita mula-mula berkempen di depan pejabat ni, tak ramai orang ni. Masa itu tak ada orang yang kata kita boleh menang Parlimen Tangga Batu sebab sini ada kem askar antara yang paling besar sekali dalam negara ini. Tapi Alhamdulillah, UMNO Barisan Nasional dulu, beza dia dengan kita sekarang. Sekarang ni Hishamuddin, UMNO, semua dia buat isu, dia kata Rafizi dengan Anwar, dia berbeza pendapat. Saya ingat beza pendapat pasal apa? Kot lah beza pendapat pasal projek ke, pasal apa. Rupanya sebab dia kata, kenyataan saya bila media tanya, saya kata kita sudah pun melepasi 80 kerusi parlimen di seluruh Malaysia. Kata Sri Anwar, bila orang tanya, dia kata kita akan dapat 100 kerusi. Jadi, banyak-banyak komen bahan kempen yang UMNO nak serang kita. Dia kata Rafizi dengan Anwar bergaduh sebab Rafizi kata 80 kursi, Anwar kata 100 kursi. Ya. Beza dengan UMNO zaman 2018 dulu, sebab dalam PKR, dalam PH, kita tak ada kaki bodek. Zaman Najib dulu, bila saya mula turun ke Melaka, di dekat Tangga Batu ni, saya yakin semua orang UMNO kata Tangga Batu kita mesti menang. Bila Najib tanya macam mana keadaan dekat bawah ni, semua cakap 2/3 Datuk Seri, kita akan menang 2/3. Last bukan saja 2/3, Najib sekarang sedang berehat menangis dekat Hotel Kajang saya rasa. Sebab itu saya nak mula dengan berita yang baik. Sekarang ini pada bacaan kita, dan kita tak dikelilingi oleh kaki bodek, kita menggunakan sumber daripada rakyat sendiri. Kita semak tahap sokongan tiap-tiap hari. Kita semak dari segi berapa capaian digital kita. Berapa orang tengok mesej kita, dapat berapa juta yang tiap-tiap hari dapat kandungan daripada Facebook, social media kita. Kita juga tengok dari segi sambutan bila kita turun dari satu tempat ke satu tempat. Keadaan sekarang saudara-saudari memang betul, kita sebenarnya sudah melepasi insya-Allah 80 kursi di seluruh Malaysia. Beza yang saya cakap 80 dengan yang Anwar Ibrahim cakap 100 begini. Saya kata keadaan sekarang 80 kursi. Kita ada lebih kurang 1 minggu setengah lagi nak masuk pilihan raya.
Kalau kita terus dengan momentum begini, kalau kita tumpu kepada isu-isu rakyat, kalau UMNO, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional kekal berterabur macam sekarang, Datuk Seri Anwar kata di akhir pilihan raya ini, minggu depan, insya-Allah kita akan melepasi 100 kursi. Dan kalau kita boleh kekalkan momentum ini dengan 100 kerusi, insya-Allah Pakatan Harapan adalah blok parti yang paling terbesar dalam parlimen, membolehkan kita membentuk kerajaan gabung. Saya beritahu dekat media duk tanya ni macam mana Hisham kata 80 ke 100, 80 ke 100. Saya beritahu, tadi saya kat Sembrong pergi lawat jam dah, tengok ada. Saya beritahu dekat media, jangan baca yang tersurat. Yang tersurat itu Hisham tanya 80 ke 100. Yang tersirat yang dia tak beritahu begini. Sampai sekarang tidak ada seorang pemimpin PN pun yang menafikan bahawa Pakatan Harapan insya-Allah telah pun melepasi 80 kursi. Kalau dalam PRU yang lepas, bila saya beritahu Johor akan menang, saya ingat lagi 3 hari sebelum pilihan raya, saya sebut Pakatan Harapan akan menang dekat Johor. Esok tu penuh muka surat khabar dalam TV. Khalid Nordin, bekas Menteri Besar kata, ini semua tipu, PN akan menang besar, ini Rafizi fitnah semua. Sekarang saudara-saudari adik kakak, ada dengar tak sebarang pimpinan daripada UMNO, Bersatu, PAS, MCA, MIC yang menafikan bahawa sebenarnya dalam kempen ini, sekarang ini memang Pakatan Harapan telah pun berada di depan. Kalau kita dapat 80 ke, 90 ke, 100 ke, 115 pun, yang penting apa dia? Maknanya UMNO Barisan Nasional kalah. 80 pun kita menang, 90 pun kita menang. Kalau kita dapat 80, maksudnya BN dapat kurang daripada 70. Kalau kita dapat 90, maksudnya BN lebih kurang 60. Dan ada sebab kenapa keadaan itu berlaku. Saya tak tahu dekat Tangga Batu, dekat Melaka. Saya semalam masuk kot Negeri Sembilan, lalu kot Kemencih, nak sampai ke Segamat, daripada Segamat, masuk kampung semua sampai ke JB. Saya telah membantu mengendalikan pilihan raya bagi pihak PKR ni 4 pilihan raya besar. Pilihan raya Negeri Sarawak 2011, PRU 2013, PRU 2018 dan sekarang PRU 2022. Saya tak pernah tengoklah UMNO BN begini caca merba dan kelam kabut dalam pilihan raya. Sampai hari ini dia jadi isu. Sebab Zahid Hamidi dekat bagan Datuk sendiri, wartawan pergi tanya, Datuk Seri macam mana ni bendera BN ni tak naik lagi ni. Ini kursi Presiden UMNO, kursi. Kalau menang akan jadi Perdana Menteri tapi bendera tak naik lagi. Dia punya kona tu dia terpaksa mengaku. Dia beritahu, alah jangan bimbang. Sebab sekarang ni yang banyak naik bendera di setengah tempat adalah PN. Memang betul. BN yang paling ke belakang sekarang ni, bendera kita di kawasan kita bertanding Alhamdulillah. Tapi di setengah tempat tu PN ni nampak macam hebat gila. Kalau dekat Kuala Lumpur, Selangor, kawasan saya, kita pasang bendera, pasang kat tepi tu je tak. Dia pakai crane, pasang dekat atas tiang lampu. Yalah, dia pakai crane. Jadi Zahid pun jawab, orang bendera tu bukannya bentuk sokongan. Dia kata bendera tu ialah sebab kontraktor yang pasang. Dia kata kepada PN lah, dia kata kat Muhyiddin, kau jangan perasan hebat sangat lah Muhyiddin. Kau nampak konon bendera banyak atas-atas semua, kau banyak duit. Sakau pun agaknya dah banyak, sebab itu masuk pilihan raya, banyak duit bayar kontraktor. Tapi itu juga bermakna UMNO pun mengaku dia tak ada duit lah ni. Sebab dia punya CFO, orang yang pegang duit yang sebelum ini masuk pilihan raya, duit semua cukup, sekarang sedang bercuti di Hotel Kajang. Duit tak ada.
Sebab tu saya kawan-kawan, UMNO ni ada satu kelebihan. Dia muka tak malu. Beza UMNO dengan kita ni pemalu selalunya. UMNO ni bila dekat-dekat dengan pilihan raya ni, dia tengok macam momentum kepada Pakatan Harapan. Kebelakangan ni banyak yang menteri duk WhatsApp saya. Minta insurans ke apa, aku tak tahulah. Tapi tiba-tiba jadi kawan baik. Kan tanya ni, tanya tu kan. Saya beritahu dia, tanyalah apa perkembangan semua. Komplain biasa ialah UMNO tak ada duit sekarang. Saya beritahu takkanlah UMNO tak ada duit. UMNO kan mestilah ada duit. Bukan macam PKR, bukan macam PH. Tapi saya faham bila UMNO kata tak ada duit. Sebab itu ada kesan kempen di seluruh negara. Kempen dia macam tak mula pun lagi. Sebabnya ialah UMNO tak biasa berkempen dengan duit sikit. UMNO biasa berkempen berbilion-bilion. Kalau dia ada 200 juta tu kira sikit lah untuk dia. Kita kalau ada 200 juta, Singapura pun kita menang. Bukan saja Malaysia, Singapura pun kita menang. Jadi sebab itu sekarang sedari, Alhamdulillah, ada benda yang baik berlaku daripada pilihan raya negeri Melaka, pilihan raya negeri Johor. Kita kalah besar di Melaka. Kita juga kalah besar di Johor. Itu adalah isyarat yang paling baik sebagai ujian yang paling baik juga kepada Pakatan Harapan. Ia ujian daripada rakyat kepada kita nak tengok sama ada Pakatan Harapan ni jenis yang boleh dengar pandangan dan isyarat rakyat ke tidak. Rakyat pukul kita masa Melaka, rakyat pukul kita masa Johor, rakyat bagi tempoh kepada kita. Alhamdulillah, lepas kita kalah di Melaka, lepas kita kalah di Johor, kita tak bazirkan masa, kita perbetulkan balik landasan kita. Cepat-cepat kita pastikan tidak ada kemah besar kerana rakyat tak suka dah. UMNO bersatu PAS ni rakyat tak suka dah. Kita pastikan landasan kita, ia bukan soal untuk dapatkan kuasa semata-mata. Kalau kita bertanding pilihan raya untuk menang, dia bukan sebab nak jadi menteri. Dia bukan soal Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Soalnya ialah rakyat dibebankan dengan macam-macam masalah. Menteri sakau, rakyat jadi mangsa. Menteri bodoh, rakyat jadi mangsa. Menteri malas, rakyat jadi mangsa. Jadi rakyat hantar isyarat kepada kita, mana-mana parti kamu nak menang, nak jadi kerajaan, sila buktikan bahawa kamu akan letakkan kebajikan dan juga kepentingan rakyat nombor satu. Buktikan dahulu dan Alhamdulillah 6 bulan saudara-saudari kita kembali daripada kekalahan di Melaka, daripada kekalahan di Johor. Sekarang kalau ini pecutan 100 meter, kita yang paling di depan untuk menang pecutan itu, saudara-saudara. Baik ya. Kita 80 lebih. Jadi kita nak masuk 100. Alhamdulillah, yang biasa saya boleh sebut bahawa dapatan sokongan yang terkini di seluruh Malaysia menunjukkan bahawa sokongan pengundi-pengundi kepada PH telah pun kembali kepada paras sebelum 2018. Alhamdulillah. Kita dah berjaya datang balik daripada kekalahan, kita berada di ambang pilihan raya pada tahap sokongan yang sama seperti 2018. Tapi kita juga mungkin ada beberapa perkara yang kita kena jaga betul-betul. Orang tanya saya, contohnya, kenapa kali ini saya tak tumpu sangat soal manifesto? Saya tak cakap pasal tawaran. Ada orang dekat media sosial yang budak-budak tu dia bimbang. Ni macam mana ni kita tak jawab ni PN, BN ni tawar macam-macam. Kalau boleh Zahid kereta pun dia nak bagi kat korang. Sebab nak sangat dia jadi Perdana Menteri. Saudara-saudari perasan tak? Ini dah masuk hari keempat berkempen. Saya tak sentuh sangat soal manifesto. Sebabnya begini. Kita tahu bahawa marilah rancangan yang baik macam mana pun,
letaklah manifesto yang hebat macam mana pun, kalau yang menjadi pemimpin itu bukan orang yang jujur, bukan orang yang baik, bukan orang yang ikhlas, maka dia dapat saja jawatan sama ada dia sakau, ataupun dia akan pecah amanah, ataupun dia jadi pemalas, dia ambil gaji buta. Sebab itu saya nak sebut kepada pengundi-pengundi, terutamanya yang muda-muda. Kita masuk pilihan raya kali ini, tugas kita lebih besar daripada yang sebelum-sebelum ini. Sebab kita perlu menilai bukan sahaja tawaran, tapi kita kena menilai akhlak, kita kena menilai peribadi, kita kena menilai rekod pimpinan-pimpinan yang ditawarkan oleh gabungan masing-masing. Sebab itu ni Amin ada kat depan. Saya ingat tahun 2013, bukan 13, 18. 2018, masa itu orang tak yakin untuk menang Negeri Sembilan. Saya mati-matian berkeras dalam PKR, dalam PH beritahu bahawa saudara Amin mesti menjadi calon Menteri Besar kita. Masa itu saudara Amin bukan pengurusi PKR Negeri Sembilan pun. Ada sebab kenapa saya mati-matian berkeras. Sebab saya kenal dia. Saya pernah pergi rumah dia daripada tahun 2011. Saya tak cakap kat dia. Ini kali pertama cakap ni. Saya tengok dia hidup macam mana. Saya tengok anak dia macam mana. Saya tengok isteri dia macam mana. Saya tengok latar belakang dia. Dia mula-mula kerja dekat mana? Badan Pencegah Rasuah. Orang tak tahu, saudara Amin, jawatan pertama dia lepas habis belajar, pegawai Badan Pencegah Rasuah, pegawai SPRM. Jadi saya tengok dengan dia dah jadi adun, dah nak masuk 3 penggal, dia masih lagi duduk rumah dia yang 1 tingkat tu. Dia masih lagi pakai kereta Ezora, selipar dia buruk. Saya tengok isteri dia macam itulah anak-anak dia pun. Saya masa itu dalam keadaan Datuk Seri Anwar dalam penjara. Saya sebagai salah seorang pimpinan paling kanan parti, tanggungjawab saya pastikan bahawa kalau kita rasa ada peluang untuk menang, bukan saja kita kena menang, tanggungjawab pimpinan parti letak seorang yang kita yakin kalau dia jadi menteri besar, hidup dia takkan berubah. Dia jadi menteri besar, dia akan kekal macam orang biasa. Dia jadi menteri besar, dia tak besar kepala. Jadi sebab itu saudara-saudari, 5 tahun kemudian, saudara Amin yang ada sekarang ini adalah menteri besar yang paling popular di seluruh negara mengikut negeri-negeri. Dari segi prestasi, Negeri Sembilan adalah antara sokongan kepada Pakatan Harapan yang paling tinggi sekali. Sebab itu saya tak sampai lagi negeri, saya sampai lagi tak apa. Amin, okey insya-Allah. Kemudian saya akan sampai kerana insya-Allah saudara-saudari. Sebab itu saya beritahu kepada Tok Mat. Kesian dekat Tok Mat. Dia orang yang lebih baik daripada banyak orang yang ada dalam UMNO. Tok Mat tu kira baiklah sikit. Tapi oleh kerana pimpinan dia yang ke atas tu lagi teruk, macam mana pun, bila saudara Amin dan Pakatan Harapan ambil alih kerajaan Negeri Sembilan hampir 5 tahun, nampak gaya UMNO akan kekal guyup dekat Negeri Sembilan lepas ini. Sebab itu saya kata, masuk pilihan raya ini cukup penting untuk memilih pemimpin. Dan zaman sekarang, bukan zaman macam saya kecil-kecil dulu, tengok pemimpin dari jauh dalam TV. Tengok dia pakai kopiah sikit, Allahu Akbar, bagusnya dia. Tengok Perdana Menteri baca doa, Allahu Akbar, abah aku. Dia bukan zaman tu dah, saudara-saudari. Zaman sekarang ini, setiap ahli politik yang jadi wakil rakyat, yang jadi menteri, setiap minit, setiap jam hidup kita akan diperhatikan oleh rakyat. Kalau kamu, ni Adam yang baru nak jadi wakil rakyat kali pertama, Kak Rosnah pernah merasa, kalau kamu jadi wakil rakyat saja, hidup kamu berubah. Percayalah,
lepas itu rakyat tidak akan memaafkan kamu sebab rakyat boleh tengok dekat Instagram engkau, dekat TikTok engkau, jumpa dekat bandar. Belum apa-apa orang ingat sebelum kau jadi wakil rakyat dulu kau pakai kereta buruk, tak sampai 2 tahun kau pakai kereta mewah. Sebab itu saudara-saudari, nak masuk pilihan raya ini, dia soal pilih pemimpin. Dan kita ada maklumat yang cukup sekarang, bukan setakat dengar apa yang dia cakap, tapi kita perhati apa yang dia tak cakap. Kelakuan dia, tindakan dia, keputusan-keputusan dia yang membantu kita sebut, kita tengok dia ni bila kena buat keputusan, adakah dia meletakkan diri dia dulu ataupun dia meletakkan rakyat terlebih dahulu. Saya tak payah sebut pasal Zahid Hamidi lah, semua orang tahu. Undi BN dapat Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri. Orang UMNO pun takut, saudara-saudari. Bukan saja rakyat biasa ni, orang UMNO pun tepuk dahi Allah. Kalau UMNO menang ni macam mana? Sebab Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri. Dalam UMNO pun dia bergaduh besar. Tak ada Presiden UMNO yang masuk pilihan raya UMNO kucak-kacir bergaduh macam sekarang. Tak ada dalam sejarah UMNO masuk pilihan raya, ada ahli UMNO, wakil rakyat UMNO yang bertanding atas PAS, ada yang PAS bertanding atas UMNO, kucak-kacir, habis rosak semua sebab satu watak nama Zahid Hamidi. Jadi saya tak payah cakap lah cerita pasal Zahid Hamidi ni. Semua rakyat tahu, sampai pimpinan UMNO pun kena beritahu kat semua orang, tak. Kalau kita menang bukan Zahid. Percayalah bukan Zahid. Korang percaya ke? Korang percaya ke kalau UMNO menang, Perdana Menteri dia bukan Zahid? Kalau korang percaya, korang bodoh. Memang jelas kalau UMNO menang, Perdana Menteri dia Zahid Hamidi. Kalau tidak, tak adalah dia berpatah harang, buang semua, pecat semua, kerat semua. Sebab dia nak pastikan setiap wakil yang UMNO itu kalau menang, semua sujud kaki dia, lantik dia jadi Perdana Menteri. Jadi kita tahu, UMNO, Zahid Hamidi, kesian dekat Tok Mat. Kesian dekat Ismail Sabri. Tok Mat sampai, saya duk bayangkan kalau PKR macam ni dah. Kita dah umum. Calon Perdana Menteri Pakatan Harapan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiba-tiba, timbalan Presiden, orang nombor 2 dalam parti, pergi cakap kat rakyat, kalau Pakatan Harapan menang, bukan Anwar jadi Perdana Menteri. Bayangkan betapa huru-haranya. Itulah yang berlaku dalam UMNO sekarang. Semua orang tahu bahawa kalau menang UMNO, Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri. Tapi sebab UMNO sendiri takut, orang takut dekat Zahid, Mak Hassan sampai kena buat kenyataan terbuka. Percayalah, kalau UMNO menang bukan Zahid Hamidi. Kalau aku Zahid Hamidi, Presiden Parti, mampu engkau timbalan aku cakap macam tu. Sama juga Ismail Sabri. UMNO umum dia sebagai Perdana Menteri, calon Perdana Menteri. Sampai sekarang orang tak percaya, saya sedari. Tak ada orang percaya kalau UMNO menang ini, Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Kesian dia dekat Bera, tiap-tiap hari duk melambai. Sayalah Perdana Menteri, sayalah Perdana Menteri. Tak ada orang percaya, adalah orang kat Bera tu, 4-5 orang percaya. Jadi UMNO kita dah tahu. Undi UMNO dapat Zahid. PH pun kita dah tahu. Undi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. InsyaAllah, tak ada masalah. Yang saya nak sentuh lebih sikit malam ini pasal Muhyiddin dengan PN. Sebab yang ini kelabu kelala. Tak tahu ni, kalau undi PN ni dapat kat siapa? Siapa jadi Perdana Menteri ni? Ni saya nak bagi kira-kira dia. Baik, sokongan kepada PN bersatu dengan PAS sekarang ini, dia tempat yang paling corot daripada 3 gabungan. Yang berada di depan sedikit adalah Pakatan Harapan. Nombor 2 dengan dekat adalah PN. Yang corot dekat belakang ni ialah Perikatan Nasional bersatu dengan PAS.
kalaupun berdasarkan sokongan sekarang, kalaupun Perikatan Nasional menang kursi-kursi, majoriti kerusi-kerusi itu adalah kerusi-kerusi di Pantai Timur. Di Kelantan, di Terengganu, di Kedah dan di sebahagian di Perak, kerana ini adalah kawasan-kawasan tradisi yang PAS kuat. Tapi masalahnya, di kawasan-kawasan yang Perikatan Nasional ada harapan untuk menang ini, dia tak bertanding logo Perikatan Nasional pula dah. Dia bertanding logo PAS. Sebab itu tengok Mak Jagan. Apa nama dia Mak Jagan tu? Wan Faisal lah, Wan Faisal. Lepas ni masuk PAS lah dia. Tak ada dah, bayangkan Bersatu, parti Muhyiddin Yassin ni, habis pilihan raya, hilang ketua pemuda sendiri sebab kena masuk PAS. Sebab dia bertanding atas logo PAS. Bab ini PAS lagi cerdik daripada Bersatu. Sebab undang-undang anti lompat, dia menetapkan bahawa tak boleh lompat parti. Kalau bertanding atas logo PAS, tak boleh nak lompat Bersatu. Tak boleh nak lompat PKR, tak boleh nak lompat UMNO. Tapi parti lompat boleh. Yang tak boleh lompat ialah wakil rakyat. Parti lompat tu boleh. Jadi bila habis pilihan raya, contohnya, dengan bab ni PAS ni cerdik sikit lah. Korang duk panggil dia lebay, dia sebenarnya cerdik sebenarnya. Bila masuk pilihan raya ni, dia lagi cerdik daripada Bersatu. Saya tengok dari jauh, saya kata boleh tahan jugalah pak-pak lebay PAS ni. Sebab dia masuk bertanding sebagai Perikatan Nasional. Bila dia masuk bertanding sebagai Perikatan Nasional, maksudnya perbelanjaan ditanggung oleh Muhyiddin dengan Bersatu. Yang pasang kontraktor, bendera semua ni, yang tunjuk semua ni, semua Perikatan Nasional. Tapi lepas pilihan raya, kalau menang, kemungkinan besar yang logo Perikatan Nasional yang menang tu ada 3-4 orang yang ahli parlimen. Yang 18-19 orang kalau menang pakai logo PAS. Masa itu, PAS ni dia macam seorang perempuan ada 2 boyfriend. Masa sekarang dia pergi dating, dia kata jom bang, boyfriend pertama jom kita pergi tengok wayang. Ni pergi tengok wayang. Masa itulah kena belanja dia macam-macam lah. 2-3 hari lepas tu dia ada boyfriend nombor 2. Dia ajak pergi makan lagi, yang itu pula kena belanja. Habis satu tempoh, dia buat keputusan. Dia akan pilih boyfriend mana dan masa itu lepas pilihan raya, insya-Allah, kalau PAS yang bertanding atas logo dia dapat 18-19 kursi dalam parlimen, yang ditunjukkan ialah PAS 19 kursi, PN 2-3 kursi. Saudara-saudari ingat, girlfriend tu akan pilih siapa? Dia akan pilih UMNO. Masa tu dia akan kata, sorry lah Muhyiddin, aku nak rujuk, go back balik semula kepada nak break up dengan Muhyiddin, sebab dia nak balik semula dengan boyfriend lama dia, Zaid Hamidi. Sebab itu undi Perikatan Nasional ni kena berhati-hati. Sebab dengan tahap sokongan sekarang, tidak nampak tanda-tanda bahawa Perikatan Nasional di pantai barat ini boleh menang banyak kursi. Kalau menang pun 3-4, dia akan berulang kejadian di Melaka, dia akan berulang kejadian di Johor, iaitu dia mungkin dapat sedikit undi Melayu, dia tak dapat langsung undi bukan Melayu, dan dengan itu menjadikan dia parti ketiga, dia kalah hampir semua kerusi, kecuali di beberapa kerusi pimpinan kanan dia saja. Jadi kalau undi Perikatan Nasional, sebenarnya dia samalah undi BN. Sama undi macam undi Zahid Hamidi. Kerana akhirnya kita tahu, untuk membentuk kerajaan, PAS tak kisah dah perikatan ke tak perikatan, asalkan boleh masuk kerajaan. Dia tak boleh runding dengan PH, sebab kita tak terima dia. Maka satu-satunya jalan untuk menteri-menteri PAS ni kembali jadi menteri ialah dengan bekerjasama dan bergabung balik dengan UMNO Barisan Nasional. Itu soal kira-kira pilihan raya. Tapi yang lebih penting macam saya sebut tadi,
kita nak mengundi bukan saja kita nak tengok siapa Perdana Menteri. Kita nak mengundi untuk memilih kerajaan yang barisan pimpinannya itu boleh buat kerja. Kita nak pastikan dia ada gabungan orang yang ada kepakaran masing-masing. Kita nak pastikan bahawa kita dah kenal dia dan dia teruji. Kalau dia jadi menteri, insya-Allah dia akan cuba yang terbaik untuk selesaikan masalah rakyat. Dan apa masalah yang paling utama sekarang? Satu Malaysia, apa masalah utama? Gaji, masalah gaji. Saya bercakap banyak pasal gaji sebab saya majikan. Orang bising lah sekarang. Saya sudah tengok 2-3 hari ni, saya punya TikTok sekarang tengah meletup. Dia macam biasa, orang UMNO, orang BN, orang PN ni selalunya dia masuk perangkap. Bila saya isytiharkan harta, saya dah tahu dia tak boleh nak komen banyak, jadi dia bising. Dia akan bising benda-benda kecil. Bila dia bising benda kecil itu remeh-temeh, dia akan bagi peluang kepada saya untuk terangkan. Rakyat yang biasa otaknya waras, logiknya itu kena. Kalau kita terangkan dengan baik, dengan fakta, rakyat akan terima. Rakyat tahu siapa yang kelentong, siapa yang bodoh. Jadi sekarang ni bayangkan kita nak masuk pilihan raya, kita punya modal soal gaji, anti rasuah, soal menyelesaikan masalah rakyat, itu tonggak kempen kita. Tonggak kempen UMNO, BN, PN apa dia? Serang Rafizi. Kenapa kau kaya? Sekejap cakap kenapa kau kaya sangat. Sekejap cakap tak betul lah kau kaya. Dia tanya saya macam mana saya boleh ada wang untuk buka company. Yalah aku dulu chartered accountant lah bodoh. Saya balik luar negara sebagai engineer dan chartered accountant. Dalam Petronas masa tu ada seorang 2 orang je macam saya. Sebab itu bila saya balik umur 26, saya terus jadi manager. Saya tak pernah jadi eksekutif ni. Yang budak-budak UMNO duk bising dekat Facebook tu, aku je nak cakap je. Engkau ni jawatan apa dulu yang duk bising sangat dalam Petronas ni? Saya balik terus sebagai manager. 6 bulan confirm manager, terus naik gaji. Setahun lepas jadi manager, terus jadi head of planning. Umur 27. Memanglah gaji aku 25,000 sebulan. Tapi itu bukan soalnya. Soalnya ialah dia tak ada modal. Dia tak ada modal, jadi dia cerita dia serang peribadi. Tak apa, biarkan. Sebab lagi ramai dia buat bising, lagi banyak TikTok saya orang tengok. Yang penting begini, kita nak cerita pasal gaji. Kita nak cerita pasal yang muda-muda, sebab yang muda itu berkait dengan yang tua. Kok-kok lah ada yang tua ni kata, oh bosan lah pergi dengar ceramah pakatan. Dia ingat orang tua ni tak ngundi ke? Asyik cakap pasal yang muda je. Dia berkait, pakcik. Kita dulu, mak ayah kita lah. Mak ayah kita kerja penat. Simpan duit, hantar kita ke sekolah. Supaya kita belajar tinggi, dapat ijazah yang baik. Supaya bila kita balik dengan ijazah yang baik, kita dapat kerja yang baik. Kita dapat kerja yang baik, gaji yang baik, supaya kita boleh ada keluarga yang sejahtera, yang kewangan okey, supaya kita ada lebih untuk jaga mak ayah kita. Mana ada mak ayah ni dia besarkan anak dia, lepas tu kau pandai-pandai sendiri, kau kaya pun aku jadi duduk jauh macam anak tanggang dulu. Tak ada. Semua ibu bapa di negara ini nakkan bila anak mereka berjaya di umur tua, anak-anak jaga mereka. Tambah Malaysia. Sebab berapa ramai orang tua ada pencen? Berapa ramai ada pencen? Kaki tangan kerajaan. Itu pun kaki tangan kerajaan, pencen makin tak cukup. Sebab pencen tak naik, harga barang naik tiap-tiap tahun. Makin lama pencen makin sikit. Yang lain, yang kerja swasta ada KWSP. 90% daripada yang KWSP. Bila dia pencen, KWSP dia tak lebih daripada 50,000. Umur 55 tahun, 50,000 KWSP. Anak kadang-kadang masih lagi di universiti, tak sampai 1-2 tahun, 50,000 tu habis.
Habis kalau hidup lama, takkan nak kerja sampai ketua. Sebab yang kerja sampai ketua ni Mahathir seorang je 97 kerja lagi. Orang normal macam kita, umur 60, 65 tak nak kerja dah. Kita nak berehat. Jadi sebab itu cukup penting untuk kita pastikan yang muda-muda, kalau ibu bapa laburkan, jaga, bagi pendidikan, tanggungjawab negara dan masyarakat dan kerajaan. Bila dia keluar, dia dapat kerja, gaji, kerjaya yang setimpal dengan kemahiran dan yang dia telah laburkan. Supaya dia boleh hidup baik, supaya dengan dia hidup baik, dia juga boleh bantu jaga mak ayah dia. Sebab sebenarnya, bila dia bantu jaga mak ayah dia, dia meringankan beban negara. Kalau tidak, makin lama kita akan berdepan dengan generasi. Saya pun tua lah dia. Amin lagi tua lah kan. Dia akan berdepan, kita akan berdepan dengan generasi yang makin tua, makin susah dan makin susah. Dia nak kacau anak dia, dia tahu anak dia pun hidup susah. Bayangkan 20 tahun lagi macam itu, macam mana? Saya dah pencen, Amin dah pencen, Kak Rosnah dah pencen. Kita semua miskin-miskin semua. Susah hidup kita. Sebab itu soal gaji, soal yang paling utama. Sebab itu juga, kita nak pastikan bila kita pilih bukan soal parti, bukan soal Anwar Ibrahim semata-mata. Kita nak pastikan barisan kerajaan itu insya-Allah yang boleh menyelesaikan masalah. Baik Apa masalah yang ada dengan kerajaan yang lepas-lepas ni? Pertama, saudara-saudari, dia masuk kerajaan dengan cara pintu belakang. Bila dia masuk kerajaan dengan cara rampas mandat, hidup dia tak aman. Dia takut, dia hilang angka dan dia tak jadi menteri. Jadi keseluruhan tumpuan sejak Februari 2020 ialah untuk kekal berkuasa. Letak kerajaan yang macam ini, dia tidak ada perancangan yang panjang. Dia hanya fikir tentang satu hari ke satu hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan untuk kekal berkuasa. Sebab itu saudara-saudari, kita ni kadang-kadang lupa, UMNO Barisan Nasional, Perikatan Nasional PAS buat bising kata, oh seriklah 22 bulan Pakatan Harapan. Dia tak sedar kita dah jadi mangsa sengsara ni 33 bulan dah saudara-saudari. Dalam tempoh 33 bulan itu, semua keadaan sebenarnya makin teruk daripada sebelum itu. Mata wang makin teruk. Gaji makin teruk. Harga barang makin teruk. Keyakinan rakyat makin teruk. Saya ingat nak masuk 2018, bila kita tanya rakyat Malaysia, adakah kamu berpuas hati dengan keadaan ekonomi sekarang? 60% tahun 2018 kata tak puas hati. Aku ingat dah teruk sangat dah. Sekarang, saudara-saudari, adik kakak, bila ditanya soalan yang sama, adakah kamu berpuas hati dengan keadaan ekonomi sekarang? 80% rakyat Malaysia kata tak puas hati. Maknanya keadaan makin teruk, makin teruk. Mana tak teruknya, telur pun tak boleh jaga. Tak pernah, saya ingat hidup aku dah 46 tahun, tak pernah ada kerajaan dalam negara ini yang terpaksa berhadapan dengan krisis telur. Tak ada. Sebelum ni krisis macam-macam lah. Krisis pelarian ke, krisis bencana ke, krisis kewangan ke, krisis mata wang. Sekarang mencatat sejarah di bawah PN dan BN, kita ada krisis telur. Mungkin satu-satunya negara di seluruh dunia ini yang ada krisis telur. Kalau tak cukup dengan krisis telur, kita juga ada krisis ayam. Saya nak beritahu kepada uncle auntie yang Cina ni, dia nak masuk Chinese New Year ni, nak 2 bulan lagi Chinese New Year auntie ya. Kalaulah BN menang, BN menang minggu depan, katakanlah, you beli telur dengan ayam siap-siap. Sebab besar kemungkinan Chinese New Year tak ada telur, tak ada ayam pastinya. Sebab itu saya kata, satu masalah ialah kerana dia ambil pintu belakang. Tapi masalah yang lebih besar, yang ini yang saya nak masuk soal PAS sikit ni, pasal Tuan Ibrahim Tuan Man.
Satu lagi masalah ialah bila menteri yang masuk itu, dia masuk semata-mata dengan kuasa. Saya tak ada keyakinan yang dia betul-betul faham tentang tanggungjawab dan amanah dia untuk jadi menteri. Ramai orang, sebab tu saya, ialah dalam PKR orang menyampah dengan saya. Sebab saya selalu kata, yang korang sibuk-sibuk nak jadi menteri ni sebab apa? Faham ke tidak menjadi menteri itu tanggungjawab dia besar. Dia bukan sekadar menang kursi pilihan raya. Kamu kena buat kerja sebab kalau kamu tak selesai masalah, bukan saja kamu kena jawab masa kamu jadi menteri, kamu dah mati pun, kalau masalah itu berlanjutan 1, 2, 3 generasi, sampai ke sudah kamu kena jawab. Kalau masa kamu jadi menteri, kamu tak selesai masalah itu, sebab kamu malas ke, sebab kamu tak faham ke, sebab kamu seleweng ke, kamu kaki sakau ke, bila masalah itu diwariskan kepada kerajaan dan generasi seterusnya, kita ada dosa yang berpanjangan atas kegagalan itu. Sebab itu saya, soal Tuan Ibrahim Tuan Man, saya tanya. Dia kata, tak ada, ini fitnah. Dia kata, oh fitnah. Habis saya berterupa pas. Duk tag saya, pindah. Rakyat Malaysia tahu, bila saya buka sesuatu isu, saudara-saudari, bila saya pernah kalah kes saman? Tak pernah. Bila saya buka satu kes penyelewengan, maksudnya saya dah semak dengan betul. Saya dah bercakap dengan ramai orang sebab saya tahu dosa fitnah. Saya tahu saya ni manusia yang kecil, tak ada jawatan, tak ada wang. Adalah sikit, tapi tak adalah banyak sangat. Saya tak ada perlindungan, saya tak ada orang-orang yang berkuasa. Saya hanya seorang budak. Kalau saya buat salah, masuk penjara. Saya dah berapa kali keluar masuk lokap. Saya tahu risiko dia dan saya tahu dosa dan bahaya kalau aniaya orang. Sebab itu kalau saya sebut, selalunya saya dah semak satu-satu. Saya dah bercakap, saya dah tengok dokumen. Sebab itu tidak ada satu pun skandal yang saya sebut sekarang yang tak betul. Tahun 2011 saya cerita pasal NFC, lembu dalam kondo. Masa saya mula-mula sebut, wanita UMNO kata fitnah, dia orang punya marah tu sampai nak selak kain jumpa saya. Nasib baik tak selak kain. Saya tak kahwin lagi masa tu kan selak kain, aku tak kahwin dengan bini aku sekarang kan. Saya cerita pasal 1MDB, tak ada orang percaya. Dulu awal-awal cakap saja kena saman. Cakap saja masuk lokap. Saudara-saudari, 8 tahun kemudian, siapa yang ada atas pentas, siapa yang ada dekat penjara Kajang, saudara-saudari. Soal tabung haji, saya cakap masa itu macam-macam orang maki. Kata, sikit lagi nak kata aku kafir je. Saya cakap akhirnya 2018 bila Pakatan Harapan menang, terbongkar, kerajaan terpaksa ambil 20 bilion ringgit suntik dalam tabung haji. Sebab kalau tak suntik wang 20 bilion ringgit, tabung haji sampai bila-bila defisit negatif, sampai bila-bila tak boleh bagi hibah keuntungan kepada penabung-penabung tabung haji. Saya cerita pasal kapal. Orang tak percaya awal-awal. Akhirnya sampai sekarang, dia tak boleh tunjukkan kat mana kapal tu. Sampai sekarang kita tak tahu kapal 2 ke 3 ke 4. Sampai sudah kita tak tahu. Yang kita tahu, kita telah berjaya merehatkan menteri yang sakau duit kapal. Latif Ahmad sekarang sudah bersara daripada politik. Bukan saya, yang bersara Latif Ahmad. Sebab itu kepada kawan-kawan yang PAS, yang nak sokong Perikatan Nasional ni. Sebab itu saya kata, bila nak jadi menteri, kita kena ada kepakaran, kecekapan, kita kena faham. Sebab itu saya tanya dan saya mula tumpu soal 2 bilion projek-projek kepada syarikat yang kroni UMNO ni. Tuan Ibrahim tak nafikan syarikat ni kroni UMNO. Sepatah pun dia tak nafikan.
Dia hanya kata, tak, kita tak sign lagi. Sebab itulah saya cakap, jangan sign. Sebab sebelum ini telah diberikan banyak kepada syarikat kroni UMNO ini. Cuma yang saya nak tunjukkan kepada rakyat, saya nak pastikan bahawa kalau PAS kamu gila-gila sangat nak jadi menteri, pastikan kamu jadi menteri yang cekap, yang boleh buat kerja, yang faham urusan mentadbir kerajaan, supaya kamu jangan ambil gaji buta. Masuk pejabat, clock in, panaskan kursi, tak ada kesan pun kepada kerajaan. Masuk parlimen, patut masuk 5 kali, masuk sekali. 1 jam seminggu, ambil allowance penuh. Kita tak nak dah macam itu. Sebab PAS ada rekod yang cukup kurang baik soal rasuah dan juga soal memegang kawan-kawan pakatan politik supaya tidak menyeleweng. Tahun 2017 saya cerita pasal 1MDB. Siapa yang pergi jumpa? Tuan Ibrahim, tuan mana? Pergi jumpa dengan pengurusan 1MDB. Aku yang budak Terengganu, yang Islam ini, dia tak percaya. Dia pergi jumpa pengurusan 1MDB yang kawan-kawan Jolo semua ni. Lepas dengar, keluar buat pengumuman, keluar muka surat utama, ana berpuas hati. 1MDB. Tabung haji macam tu juga. Bila kita cerita pasal tabung haji, semua duit makin hilang semua, UMNO panggil masa tu. Panggil, bagi penerangan. Keluar muka surat depan sekali lagi, ana berpuas hati. Sebab itu saya kata sebagai menteri, kamu kena semak bukan soal ikut proses semata-mata. Sebab kita tahu sistem kerajaan kita ini dah lama dipegang oleh UMNO. Bila dia lama dipegang oleh UMNO, dia dah cukup mahir dengan segala selok-belok untuk sakau duit. Kalau kamu dah tahu syarikat itu ialah kroni UMNO, dia pernah diheret ke mahkamah kerana tuduhan memasukkan wang, membayar 160 juta kepada Aziz Rahim. Kalau kamu tahu orang ini rapat dengan itu, takkanlah kamu tak fikir, dia nak projek 2 bilion ni, anak kena semak dulu ni, tak boleh nak berpuas hati saja. Sebab itu saya kata, nak masuk pilihan raya kali ini, tugas dan amanah pengundi-pengundi seperti saudara-saudara ini lebih berat daripada sebelum ini. Bukan setakat soal pilih, bukan setakat soal parti, bukan setakat suka, bukan setakat soal kaum. Dia soal meletakkan seorang yang ahlinya, yang kita tahu akhlaknya, yang kita tahu rekodnya, yang kita tahu macam Amin kata tadi, kita sebagai bos yang bayar gaji dia, kita akan dapat nilai yang terbaik daripada menteri-menteri ini. Jadi sebab itu, insya-Allah, jam kau ni betul ke tidak ni? Betul Jadi dah habis lah sebenarnya, dah pukul 12 lah ni. Jadi saya kena berhenti di sini. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah kita ada lebih kurang seminggu lagi kita teruskan momentum ini. Insya-Allah kita akan pertahankan semua kerusi-kerusi Pakatan Harapan di Melaka dalam pilihan raya kali ini. Jadi dengan semangat itu, saya nak tutup, saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut dengan Malaysia. Saya sebut kita, saudari saya, malam sangat dah. Saudara-saudari sambut dengan boleh, okey? Boleh Ayuh! Malaysia! Ayuh! Malaysia! Ayuh! Malaysia! Kita! 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 InsyaAllah kita akan menang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese, nandri, welcome. Terima kasih.